Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر لنا ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita boleh bertemu lagi pada tengah hari, pada setiap hari Selasa, untuk kita meluangkan masa kita, untuk kita sama-sama mengambil peringatan daripada ayat-ayat Allah SWT. Kerana Al-Quran ini memang fungsi dia, objektif Al-Quran ini adalah untuk memberi peringatan. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memastikan kita ni sentiasa istiqamah dalam agama Allah SWT, sampailah kita kita tinggal dunia ni bila sampai timing dia ataupun ending kehidupan kita, iaitu kematian lah. Dan kita berdoa supaya setiap hari hidup kita ni sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Kita sangat-sangat memerlukan petunjuk daripada Allah SWT supaya setiap perbuatan kita, perkataan kita tu sentiasa berada dalam guiding, panduan dan petunjuk daripada Allah SWT. Mana kita akan selamat lah, kita akan selamat kehidupan kita ni sampailah kita tinggal dunia ini. Sahabat-sahabat boleh rujuk kembali kepada teks yang Ana telah bagi dulu untuk tulisan Jawi itu pada muka surat 24. Kita telah bekalkan nota untuk teks tadarus ni kepada sahabat-sahabat semua. Kepada yang belum mendapat tu, minta tolong pasing-pasing lah dalam bentuk handphone tu lah, dalam handphone masing-masing. Baik. Kita masih lagi dalam perbincangan pada pengakhiran dah ayat 21. Jadi ayat 21 ni dia mari daripada sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Mudah-mudahan kita semua ni mendapat keampunan Allah SWT. Jadi untuk mendapat keampunan perlu kepada kita melakukan sebaik mungkin amalan kebaikan lah. Amal yang soleh, amal yang baik. Tak kira lah perkataan kita ke, perbuatan kita ke, kita peluahkan makna amal yang soleh tu daripada sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya. Pada kecilnya atas diri kita lah. Atas diri masing-masing itu perlu melakukan amal yang baik atas diri masing-masing, supaya kita ni jadi orang baik. Bila kita beramal dengan yang baik, kita akan jadi orang yang baik. Bila kita jadi orang baik, kebaikan kita tu kita boleh transfer kepada orang lain. Khairun nasi anfa'u linnas. Orang sebaik-baik manusia ni ialah orang paling banyak memberi kebaikan dan manfaat kepada semua orang. Atas nama Rasulullah SAW dah, atas batin tubuh dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah Taala utuskan Rasulullah itu melainkan untuk memberi kebaikan. Kebaikan dalam bentuk sejagat.
tanpa mengenal ras, kaum, geografi, manusia dan juga alam sejagat ni, termasuk pohon kayu, tumbuh-tumbuhan, segala benda yang hidup atas dunia ni mendapat rahmat kebaikan daripada terutusnya Rasulullah di muka bumi ini. Baik. Jadi berdasarkan ayat ni kita berdoalah kepada Allah Taala supaya dengan kebaikan yang kita lakukan Allah Taala akan mengampunkan dosa kita. Allah Taala akan mengampunkan dosa kita. Yang pentingnya Allah ampun dosa. Tidak ada makna hidup kalau Tuhan tak ampun. Mana kalau tidak Tuhan tidak ampun dosa, chance untuk kita masuk syurga tu memang payahlah. Tuhan tak ampun dosa. Mana kalau Tuhan ampun dosa, kita akan back to sebagai fitrah kehidupan kita yang suci dan bersih pada dosa. Karena syurga ni adalah tempat untuk orang-orang yang bersih dan suci hatinya. Dalam syurga kita berdoa. Pasal dia kata sebut ni, wajannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Ganjaran syurga itu seluas langit dan bumi. Iddat disediakan lillazina amanu billahi wa rusulih. Disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul ni tak boleh tinggal dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita ni tak boleh tinggal. Dalam apa situasi, kondisi dan pada setiap masa di tempat, Allah dan Rasul ni kena menjadi pegangan hidup kita. Taraktum fi amrain. Rasulullah kata aku tinggal. Taraktum fi amrain, dua perkara. Dua pegangan. Intamasaktum, sekiranya kamu berpegang dengan bihima, dengan dua perkara ni, lan tadillu abada. Lan tu lenu, maknanya selama-lamanya kita tidak akan sesat. Memang kita nak hidup ni, nak hidup dalam keadaan kita sentiasa mendapat petunjuk. Sebaliknya, kalau kita tidak ikut Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan sesat dalam hidup. Hak ni yang saya paling takut sekali. Bila kita sesat, kita akan hidup meraba-raba. Meraba-raba. Kita tak tahu apa bendanya hidup ni. Apa yang kita pegang, apa yang kita percaya tu betul ke salah. Pasal kita tidak ada petunjuk. Jadi sekiranya kita memastikan hidup kita berpandu kepada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah jaminan keselamatan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam penjelasan lanjut yang menceritakan tentang benda kebaikan ni dah. Benda kebaikan ni tidak terhenti kepada dalam bentuk material sahaja. Bahkan kebaikan tu kita boleh peluas skopnya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk amalan. Nak buat kebaikan dalam bentuk material ni, kita kena buat zakat, kena infak harta kita tu. Baru kata nama kebaikan dah. Tapi tidak semestinya kebaikan tu limit kepada kita infak harta kita. Baik, kita tengok hadis ni kita akan dapat gambaran menyeluruh apa yang dimaksudkan dengan kebaikan. Yang ayat tadi sebut sabiku ila magfirah, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan tu. Jadi kebaikan ni dia tidak limit kepada metana. Faham tu? Baik. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orang Muhajirin. Abu Hurairah ni orang Muhajirin. Orang mari pada Mekah. Al-Muhajirin ni mana orang pada Mekah pergi ke Madinah. Dia panggil Muhajirin. Baik. Abu Hurairah ni tergolong daripada golongan yang dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni hidup sehari-hari dia ke ibadat ya.
dia tak ada kemampuan dari sudut nak cari income. Mana dia ni tergolong dia panggil orang yang mustada'afin, orang lemah. Orang tak ada pendapatan. Golongan fakir miskin ni. Termasuk salah seorangnya Abi Hurairah. Baik. Annal fuqara muhajirin, dia kata, ada pun orang miskin daripada golongan muhajirin, tahu dia pergi jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah, dia kata mana? Faqalu, dia geng dia lah. Geng muhajirin hak sasah miskin ni pergi jumpa Rasulullah. Zahaba ahlud dusu bidarajatil ula wan na'imul muqim faqala wa ma zaka qalu yusallu kama nusalli wa yasumu kama nasum wa yusaddaquna wala tasaddaqu wa yu'tikuna wala nu'tik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi sabaqakum wa yasbaquna bihi ba'dakum wa la yakuna ahadun afdal minkum illa man sana'a misla ma sana'un qalu bala ya Rasulullah tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratan qala Abu Saleh faraja'a faqara al-muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu saymina ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu misluhu faqala Rasulullah sallam zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini ayat asbabun nuzul turun ayat 21. Berdasarkan hadis ni lah. Jadi dalam ayat 21 tadi, ujung ayat tu dia tulis zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ujung pada ayat 21. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi hadis ni berdasarkan peristiwa Abu Hurairah dan grup dia jumpa Rasulullah tu, ujung hadis tu Rasulullah pun sebutlah tentang ayat surah Al-Hadid ayat 21 ujung sekali. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan kurniaan Allah SWT ni Tuhan beri kepada siapa? Man yasha. Jadi tak ada lagi al-fuqara ni muka dia tidak kaya. Jadi tak apalah kita go teruslah ada segi terjemahan dia. Kita akan nampak apa maksud sebenar di sebalik hadis ni. Dari Abu Hurairah berkata bahawasanya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin datang kepada Rasulullah atau Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan memperoleh derajat yang tinggi dan kenikmatan syurga yang abadi lalu. Jadi semacam panggil ngeluh lah, bingaduha. Tetap perbezaan derajat, level antara dia dengan orang miskin dengan orang kaya. Dah lah di segi material lebih kawin tu dah. Di segi amal pun sama dengan dia juga. Kalau kawin tu semaya dia semaya, kalau tu puasa dia puasa. Jadi dari bab infak ni ada kuranglah dia orang pakai miskin. Dah lah amal sama-sama banyak dah atau miskin dengan kaya. Tiba-tiba mari kata infak tak ada nak ambak lah pokok dia nya, itu maksudnya. Jadi amu nak berambak kan sedekah dalam ayat tadi sabiku berlumba-lumba. Jadi nak berambak kan dapat harta muka dia orang miskin. Kita pada. Faham? Allahu akbar. Nak ayat semangat berlumba-lumba tu kita nak ambil spirit pada hadis dan ayat ni nya. Mana kita semua ni semua kena ada semangat untuk berlumba-lumba. Apa istilah berlumba-lumba? Khabar dia lah. Kalau belum berlari dah 100 meter ke 200 meter dah nak cepat. Nama lagi berlumba-lumba. Kalau ada jenis hak balik awal. Berlumba kena balik derah lah untuk mendapat keampunan sahabat-sahabat ni rela berlumba-lumba. Faham tu? Kita kena ada spirit tu.
Berlumba-lumba untuk mengejar keampunan Allah. Ya Allah Tuhan. Pasalnya kerana kita ni hidup ni singkat. Hidup singkat sedangkan benda yang kita nak buat tu banyak. Jadi kalau kita duk bertangguh, duk melengah-lengah ke, rugilah peluang tu kerana hidup ni adalah terlalu singkat. Al-wajibat aksar minal awqat. Masa kewajipan banyak tapi masa tak ada. Al-wajibat aksar. Kewajipan benda yang kita nak buat tu banyak. Oh, kalau listing kat Allah, tak cukup 24 jam ni, tuan-tuan. Bagi orang yang sentiasa duduk dalam keadaan beramal, tak cukup 24 jam. Dia berasa nak lagi masa. Kerana dia terlalu banyak amal kebaikan dia nak buat. Ya Allah, kita bagilah sehari ni tiga bahagian dah. Pagi, petang, malam. Bagi orang faham makna hidup beramal dengan amal yang soleh, dia tak cukup masa pagi, petang, malam. Gak kita ni kerja buat sehari pun banyak dah masa. Kerja buat kita, makan minum kita, tidur kita, tengok televisi kita, main kita. Tolak tu banyak mana tu. Sedangkan nak beramal ni banyak. Nak baca Quran lagi, nak berzikir lagi, nak maya sunat malam lagi, nak maya duha lagi, nak mengaji kitab lagi tak? Nak pergi semaya jemaah lagi. Tu maksudnya al-wajibat aksaru minal awqat. Masa tak ada. Jadi kita jangan membazir masa kita sehari-hari ni. Jangan membazir. Rugilah seksa. Memang rugilah. Bertanya apa? Rasulullah bertanya. Rasulullah tanya. Lepas tu, gapo benda? Wa mazakah? Lepas tu gapo? Kemuskilamunya. Gitu lah panggilnya lebih kurangnya. Apa maksudnya tu? Mereka menjawab, mereka solat seperti kami. Orang Al-Fuqara, Al-Muhajiri ni respon kepada pertanyaan Rasulullah. Dia kata dia mau tu semaya. Kami pun semaya, dia kata. Mereka puasa sama seperti kami. Kalau bab puasa, bab semaya. Kalau dia semaya jemaah, dia mau tu pun semaya jemaah juga. Kalau dia mau tu semaya sunat rawatib, sunat kafir fardu. Kita semaya sunat kafir fardu, dia pun semaya juga. Patut gak lebih kita lah bab ibadat dok serupa kita juga. Tu dia deki tu. Allah. Deki kepada benda kebaikan, bukan deki berebut harta. Deki nak berebut pahala. Kena ada mindset kita ni. Kita kena rasa deki orang-orang ni. Rajin semaya, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin bangun tengah malam. Rajin berapa bab ibadat. Kita ni malas. Kita kena deki orang seperti. Deki orang buat kebaikan ni, tak apa. Orang mau tak larang. Sementara mereka mampu bersedekah. Kata ni lah dia nak ambil je. Sementara mereka mampu bersedekah. Muka orang kaya. Nak pergi masa mana, nak pergi banyak mana. Tak lah, dia kaya. Allah. Memang kena kaya lah. Memang kena kaya buat kita ni. Tak boleh miskin. Pasal dengan kaya tu kita boleh transfer kebendaan material pitih emas kita tu untuk jadi pahala. Itu maksudnya. Jadi sahabat-sahabat semua, masa hidup ni muda ni gunalah peluang untuk mencari harta sebanyak mungkin. Faham tu? Kau nak duduk dalam keadaan miskin, balik awal lah. Sahabat Rasulullah ni orang kaya-raya dijamin surga tu. Hak dijamin surga ni orang kaya-raya. Kaya sahabat. Macam mana kita tak si kaya ni? Tak kena. Mana kalau biarlah tema kaya miskin. Tu wrong mindset tu. Mereka mampu memerdekakan hamba saya, sedangkan kami tidak. Dulu ke hamba ni menjadi suatu bentuk muamalah. Bentuk kegiatan masyarakat jual beli hamba ni. Jadi orang nak beli hamba ni, orang kena ada pitih.
Apa hal tu? Jadi dia tak bijak nak beli mana? Abu Bakar banyak dia memberdekarkan hamba. Dia gunalah lebih harta dia untuk memberdekarkan hamba. Bila memberdekarkan orang kafir Quraisy tak boleh dah lah menyeksa hamba-hamba yang sebelum dimerdekakan. Nak ayat kepentingnya di sudut kemerdekaan atas kapasiti zaman itu untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya ni. Baik. Bila dia mengeluh, mengadu apa kelebihan orang kaya banding dengan dia saat ni, jadi tak balance lah maksudnya. Tak balance di sudut amal kebaikan dia tu. Faham tu? Bak semaya okey, bak puasa okey, main bak sedekah haluh dia. Haluh dia. Kecil weh, kita pergi tu juga weh. Baik. Lepas tu Rasulullah katakan, munak ke tak? Maaf lah bahasa Kelantan. Ada ke orang Amerika sini. Rasul kata, mahukah kamu aku royak kamu sesuatu yang membuat kamu boleh menyusuli orang-orang yang mendahului kamu. Mudah ambat lebar lima tu. Faham tu? Dia mengamak kalau membuat aku nak royak ni. Gitu. Excited ni sahabat dengar ni. Kita ni excited kalau ni. Hamba nak royak ni excited apa ni? Lepas ni kena amal lalu. Kena buat lalu. Atas dasar berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan membuat kamu boleh mendahului orang-orang datang setelah kamu. Mari orang lepas ni pun dia tak ada nak ambil. Hak pergi depan dia tak apalah hak mari hak dia ni tak ada nak amakmu kalau membuat ni. Dia tak ada pitah. Tak ada ke pitah. Dan tidak ada seorang yang lebih afdal daripada kamu kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada seorang yang lebih afdal, yang lebih baik daripada kamu. Kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kamu kerja. Mana kalau orang itu tak buat apa nak ayat ni, memang orang itu tak akan mengatasimu dari dalam bentuk amal kebaikan, amal yang soleh ni. Ya Allah, sukanya hidup. Dia hidup ni orang yang taat dengan orang yang deraka. Hidup ni dua tu ya. Sama ada kita duduk dalam keadaan taat, sama ada kita duduk dalam keadaan orang derhaka. Orang derhaka ni orang maksiat lah. Buat maksiat. Pagi, petang, siang, malam turun tangga. Nak turun tangga tu, naik pulak tu penuh dengan maksiat. Nak kata mana? Pasal rutin dia menjuruh kepada maksiat kepada Allah. Kita ni nak duduk dalam keadaan rutin harian kita, start pada bangun tidur, sampai ke tidur balik tu penuh dengan amal yang baik. Kita kira lah. Asalkan amal yang baik, kita buat. Tak kira kecil besar. Ni, kita sebagai hamba ni, kena ada spirit gitu. Kena ada semangat lagi tu. Kena ada mindset lagi tu. Fastabiqul khairat. Pergi ayat tu dah. Berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dengan tujuan untuk mendapat keampunan Allah. Baik. Mereka menjawab, kami bersedia, I am ready. Tak apa Rasul. Apa buat kita ni ready? Apa Rasulullah nak suruh kita? Kita buat lalu. I am ready. Are you ready? Are you ready? Bacalah tasbih, takbir dan tahmid sebanyak 33 kali. Setiap selepas solat. Oh, mudah sangat aja. Inilah benar Rasulullah ayatkan sahabat-sahabat Al-Muhajirin, Al-Fuqara Al-Muhajirin tu. Faham tu? Mana kalau membaca takbir, tasbih dan tahmid 33 kali sehari selepas pada semaya, Rasulullah kata apa? Kemudian setelah itu mereka kembali lagi dan berkata, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang kami mendengar tentang apa yang kami kerjakan itu. Dia kata bila kawal balik, dia kata bila kawal balik, sahabat-sahabat kami tadi tengok kai-kai dengar juga. Hak Rasulullah ayat ke kita ni. Allah, kuatnya sahabat-sahabat, ya Allah.
Ni orang kaya ni rajin juga buat ibadat. Kita orang miskin yang tak ada kemampuan harta ni, banyaklah masa nak mengatik, nak mengaji, nak berzikir dah. Engkau kita tak ada kelebihan sudut harta. Orang kaya ni pun dah juga kita. Sama-sama rajin dengan orang yang tak ada material, tak ada kemampuan di sudut harta ni. Orang kaya pun rajin, pas kita malas kan macam mana. Faham tu? Kena rajin, jangan kena rajin dah. Lalu mereka mengerjakan hal yang sama. Dia buat juga. Aku ingat kau bila Rasulullah ayat gitu, dia tak buat sebagaimana aku buat juga Rasulullah weh. Tak aci lagi ni. Gitulah maksudnya. Lalu Rasulullah bersabda memetik ayat yang membaca tu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yu'tihi. Allah Ta'ala kebui kepada orang itu. Man yasha. Orang yang pilih. Orang kata mana? Spesifik lah ni. Muka semua bukan semua orang ni kaya. Orang-orang tertentu yang terhabui kelebihan di sudut material. Kaya-kaya lah. Jutawan ke, hartawan ke, belian ke. Kaya lah tertua. Tapi dalam masa sama dia seorang yang soleh. Jutawan. Beriman. Dermawan. Apa tu? Jutawan ni kan. Harta berjuta-juta lah. Nama jutawan dah. Dermawan. Bukan setakat dia jutawan, dia dermawan pula. Allah, rupanya kalau kita jumpa dengan orang jutawan yang dermawan. Minta pita wis selalu. Tak ada isu pun. Wis macam. Mungkin dia kaya. Pasal apa? Kerana dia orang yang beriman. Innal arda yarisuha min ibadiyas salihin. Dalam ayat Quran. Ayat ini milik Allah. Tak kira lah. Masuk kekayaan dalam bentuk harta, ke dalam bentuk pangkat, ke dalam bentuk anak, ke kaya anak pun kaya juga. Tu'ti mulka man tasya. Kerajaan, kuasa, pemerintah, kekayaan ni man tasya, tu'ti mulka man tasya. Tuhan akan beri kepada Tuhan nak. Wa tanzi'ul mulka man tasya. Dan Tuhan akan tarik balik. Jadi benda tu bukan benda mutlak. Tak apalah. Mungkin satu masa Tuhan nak beri rezeki kita agak nyonya marilah. Rezeki ni tak payah rusing. Faham? Kena faham oleh ayat amal ni. Rezeki ni benda kita tak perlu risau. Benda kita tak perlu rusing. Benda tak perlu kita sekabut perut. Pasal apa? Benda tu sudah ada dalam jaminan Allah. Inna nahnu narzukukum. Dia kata aku ya pegamu, hei manusia. Kum tu kamu. Wa iyahum. Bukan setakatmu, anak binimu tu pun aku pegang lagi. Jadi kita jangan ada using benda gitu. Yang perlu kita letak dalam mindset kita ialah bagaimana kita nak memastikan kita ni betul-betul menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Situ kita kena makan hari ni. Kerana apa sahabat-sahabat semua? Allah SWT ke dia Al-Ghani. Sifat Allah SWT ni Al-Ghani, maha kaya. Dia maha kaya. Muka langit bumi ni dia owner. Founder langit bumi ya Allah SWT. Ya Allah kaya. Jadi sabit tu Allah SWT ni bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beza mana Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu hari belakang. Mu semaya, kamu tak semaya, mu duk galik duk buat maksiat siang malam, kamu beriman, kamu kufur, kamu orang munafik, kamu buat dosa besar, kamu zina, kamu minarok, kamu judi, kamu rasuah. Aku is betul lah. Kerana Allah SWT ni bersifat Ar-Rahman. Allah SWT. Jadi kita ni nak suruh Allah SWT ni bukan setakat bersifat Ar-Rahman pada diri kita. Kita ni juga nak suruh juga Allah SWT ni bersifat Ar-Rahim. Rahim ni maksudnya rahmat, kasihan belah, pertolongan, barakat,
keamanan, kesejahteraan. Benda tu bukan semua orang tu habis. Ada orang kaya raya tapi hidup tak senang kerana tak ada sifat rahim daripada Allah Taala. Kenapa? Dia kaya dengan jasa maksiat. Dia kaya dengan jasa orang panggil fasadun fil ard, melakukan kerosakan di muka bumi. Ramai orang kaya, kita buat contoh dari Quran sebut cerita Qarun. Tak ada manusia paling kaya pada dia. Hak jahat lah. Kaya tapi jahat. Hak kaya beriman Nabi Allah Sulaiman. Jadi nak ayat kaya Qarun ni kaya sekat dunia. Bila dia mati ke? Nak ayat bayar dah tu mati. Kaya pun mati. Orang kata, kaya pun mati. Tapi kaya mati dengan keadaan dia beriman, beramal dengan amal soleh tu memang baiklah. Hak kasihnya kaya ada keadaan kufur kepada Allah SWT. Kita minta tu hati kita ni kita nak konsisten dalam keadaan kita nak taat kepada Allah SWT. Sama ada Tuhan nak beri kelebihan di sudut material tu atas Tuhan. Tak beri pun tak apa. Alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam setiap keadaan ni kita is okey. Kalau Tuhan beri nikmat pun alhamdulillah, tak beri nikmat pun tak apa. Pasal kita faham makna susah dengan senang tu kita faham. Bukan isu susah senang tu bukan isu pun dunia ni. Susah setara mana. Kita tengok kita buh atas nama Palestin. 248 orang mati baru ni dah. Mati syahid. Kalau kita mikir apalah tu hidup biar ke rakyat Palestin tu susah sampai gitu mau. Dah rumah kena bom, masjid kena bom. Habis anak beranaknya ketik bom tak ada suka tak kira orang tua orang muda kanak-kanak nyebong mati syahid. Kalau kita mikir apa tu hidup dulu. No. Tidak ada isu pun. Adalah kita yang tak nampaknya hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku di Palestin baru ni. Sebenarnya dia lebih mulia pada kita. Orang Palestin yang mati syahid dia lebih mulia pada kita tuan kerana dia mati tu tanpa hisap dah. Masuk surga selalu tak payah kena hisap apa. Kita ni kena periksa, kena cek dulu daripada masak dia pakai gong masuk surga lalu. Nak cari mana kelebihan tu. Jadi kelebihan tu hanya ada boleh untuk orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Gitulah maksudnya. Baik. Kita masuklah kepada ayat baru iaitu ayat 22 dan 24. Ni cerita mengenai isu semasa. Ayat 22 hingga 24 ni mengenai isu semasa apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku pada hari ini. Baik. Kita tengok lagi mana ayat. Musibah yang berhubung dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Ketentuan Allah SWT. Baik. Musibah, ujian, kesusahan ni merupakan benda yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mu tak boleh nak tolak. Moga Tuhan yang decide. Tuhan yang decide nak jadi guana, nak jadi lagi mana, nak jadi mana, nak jadi masa mana, tempat mana. Semua tu dalam ta'aluk azali Allah SWT belakang. Kita ni kena terima je lah. Terima seadanya. Mari dalam apa situasi. Dia kata mana? Keburukan yang dilakukan orang-orang yang kedekut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Itu cerita ujung pada ayat ini. Cerita pertamanya mengenai musibah. Musibah ni ujian pun boleh, bala pun boleh, kesusahan pun boleh. Segala benda yang menyebabkan kita ni orang panggil tak tenang di sudut hati dan jiwa kita. Mungkin mari susah kan. Rumah bakar ke apa ni anak tak paksa paling mana baru tu biasa SPM dengan STP baru ni dah sedih mak pok arak terak tiba-tiba result sebaliknya sedih sedih tu pun ujian dah tu musibah dah tu faham tu tengok keadaan lah depend kepada keadaan orang tu Tuhan yang ujian ni dia tengok orang juga dia tengok enjin tu kalau enjin kereta kelas kancing nak wari nak pikul balik awal lah. Kalau kena kelas enjin turbo, enjin supersonik pun kapal terbang tu, boleh pergi pakai ke udara. Muka kapasiti enjin tu, ala ketua email tu. Asadun nasu balaun. Tu akan uji semua manusia ni. Tapi yang paling berat sekali diuji dengan kesusahan ni, Al-Anbiya.
Tak boleh nak litah. Para Nabi dan Rasul dah. Dari segi kategori musibah, ujian, kesusahan paling top sekali. Allah tengok ujian para Nabi dan Rasul. Tak berasa malu kita nak masuk surga. Nak masuk surga kita kan. Lepas tu, kelayak ke isu lah ni. Layak ke tak ni kita ni? Kena mikirlah. Kalau tak layak lagi, kena usaha lagi. Kena usaha sekuat mungkin untuk melayakkan kita masuk surga. Baik. Kita baca ayat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu ayat 22. Baik. Setiap bencana yang menimpa di bumi fil ardi wala fi anfusikum. Jadi ujian, kesusahan, bala ni Tuhan buat dalam bentuk dua keadaan. Bala yang berlaku atas bumi ni. Kita boleh harap lalulah dengan gunung berapi, kau dengan banjir, kau dengan apa ni gempa bumi, kau dengan ribut taufan, kau dengan tsunami, kau semua tu berlaku atas muka bumi, berlaku kan? Letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina dulu. Beratus ribu orang mati. Letusan gunung berapi di Krakatau, Indonesia pada abad ke-18. Beratus ribu mati. Hak terbaru 2006 di Aceh beratus ribu. Nak kata orang. Sekali mati berjuta orang, beratus ribu. Musibah dah berlaku tu. Fil ardi. Di Amerika ribut topek, Katrina. Di Iran, di China, di Peru berlaku gempa bumi. Ya Allah. Nak kata mana? Wala fi anfusikum. Atas diri. Sakit. Kemalangan. Meninggal. Ada orang kematian suami. Musibah atas diri dia. Ada orang kematian isteri. Ada orang kematian anak. Aksiden kau, terbakar kau, jatuh dalam sungai, kau jatuh dalam laut, kau jatuh dalam kapal terbang, tak ada. Wala fi anfusikum, atas diri. Cerita di Universiti Al-Azhar Mesir. Dia seorang lecturer, pensara. Nak ayat wala fi anfusikum. Berlaku atas diri. Jadi, hak berlaku atas diri itu kita kiaslah. Jadi, benda berlaku itu sudah mengikut ketetapan Allah. Tuhan gazet. Min qabli an nabra'aha. Sebelum ada kita mau ni, Tuhan gazet dah apa yang berlaku atas bumi dan atas manusia. Nak ayat Tuhan kita. Dia menerima undangan majlis kahwin. Waris dia lah. Kalau kita agak bewah lah. Jadi dia betul tetamu nak mari rumah dia. Dia pun wakil pada orang tua dia, zaujah dia bersama anak-anak, wakil keluarga untuk pergi majlis kenduri anak beranak lah. Anak beranak tak kena pergi weh. Orang lain tu kena pergi juga, tapi di segi keutamaan pergi ni, kalau adik-beradik ke waris pok darah tu, tu kena buat tak pergi. Tak pergi, masa muka lepas tu lah. Baik. Pergilah nak kereta sebuah lebih kurang sampai di Port Lanah, accident mati habis. Butir kereta mak anak 5 orang. Tengok lelaki seorang tu. Nak royaknya, bila orang main royak ke dia ni, kuatnya jiwa sabar suami dia ni. Anak situ ya. Ya Allah. Kalau kena kita lah mana? Kalau kena kita lah mana? Kena tanya masing-masing lah. Ujian tu. Anak, bini, Allah Tuhan. Tapi dia tenang ya. Pensarah ni. Tenang dia. Dia boleh layan orang mari tanya kau nak ayat jiwa. Kalau kena kita kat merau nak kali ni. Sabar ni tak kena tak apa. Kena tak boleh tahu lah. Sabar ayat mulut boleh. Kena atas batai hidung tak boleh tahu lah setara mana kita ni.
Memanglah gitulah kehidupan ni dah. Kerana hidup ni ujian. Baik. Semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Baik. Tiada suatu musibah di dunia ini. Tak ada pun. Tak ada satu pun musibah, kesusahan, bala, bencana ni dia berlaku di dunia ni melainkan sudah tertulis. Tulis. Tuhan kita ni dia. Tak kita tak tahu. Tak tahu nak berlaku bila, tak tahu nak berlaku tempat mana, hari gapo, bulan berapa, tahun berapa. Kalau kita tahu, kita ready dah. Kalau orang buat insurans, kalau tahu nak mati bila, ambil juta-juta lalu, kau tahu nak mati tahun depan. Masalah kita tak tahu. Itu nak ayat. Biasa Allah Ta'ala ni, dia Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Kita ni limited. Tahu tapi limited, terhad ilmu kita tu. Tahu gani, tak tahu tu, tahu tu, tak tahu gani. Bunyi PhD ya. Bunyi PhD gelar doktor. Tapi kaji bab semua lah. Bab lipah, bab katuk, bab ular, tak erti. Boleh kaji bab semua. Boleh PhD dah. Lagu tu lah standard manusia ni. Jadi tak sedap seho lah. Bunyi doktor ke, profesor ke, macam-macam lah gelar orang akademik ni tak. Tapi hakikatnya wa ma uti minal ilma illa qalil. Aku tak wi ilmu kepada muhim manusia mereka illa qalil. Tak banyak mana pun ilmu berbanding dengan ilmu Allah Taala. Sebab itulah kita mindset kita ni kita kena panggil open mindset. Kita kena terbuka, kita kena positif, kita kena husnuzan. Bila kita mikir lagi tu, kita boleh absorb lah. Kita boleh menerima seadanya apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Faham tu? Kita boleh berlapar dada. Kita boleh menerima seadanya. Apa saja ketentuan Allah. Apa saja ketentuan Allah. Disebut dah kata, mereka sudah tertulis di sisi Allah. Jadi kita terima je lah. Kita sebagai hamba dia. Kita nak jadi hamba Allah ni, tuan. Hidup kita ni atas nama dipanggil status kita adalah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Nama lagi hamba. Kita boleh buat laku seperti ke? Kita hamba. Nak berlagak supaya big boss. Mana boleh. Kita Piramli dah. Cikgu apa? Cikgu Murni mari dah. Dianya driver ya. Tapi nyama gitu. Nyama jadi apa ni? Apa dia panggil ke majikan dia tu? Haji Bakir. Nyama jadi orang kaya. Dia nya driver nak ayat. Nak ayat. Tak sedek nyama dan kau kita tahu dah. Kita pula gitulah. Tak sedek nyama mu ni bisa, mu pandai, mu bijak, mu kaya, mu datuk dan sedih bagai tu, bagai sihir belakang. Bagai topping apa panggil. Pakai yang luar. Tuhan tidak nak tengok itu. Musibah yang tadi adalah sesuai dengan qada dan qadar. Tengok depend lah. Ujian ni tengok pada kemampuan. Kita ni hak email tak kuat mana ni Tuhan tak uji. Amba pergi mau sahabat amba kemari di ziarah. Kecil mana? Naik duduk atas kereta tolak tu. Umur baru 50, kecil manis dah. Tak lagi kerja dah. Ujian untuk dia. Cari makan pun tak boleh. Anak ada lagi duk mengaji sekolah. Ujian lah. Sabar lah nak katakan. Ketentuan Allah. Pada sekian, tahun sekian, umur sekian, mungkin nak kecil manis. Mau ambil teruk. Dia lebih atas kata. Berapa tahun dah. Allah Tuhan. Pahala dah tu. Mukaffiratun. Setiap ujian ni Tuhan akan hapus dosa kita. Itu maksud sebenarnya. Mana kita hak tidak diuji ni, tuan-tuan, mana kita masih lagi tidak mendapat kelayakan untuk diuji. Kerana ujian ni berdasarkan kelayakan. Mana iman kita ni masih tohor. Iman kita ni masih lemah. Asyadun nasu balaun. Orang paling kuat diuji. Al-ambiya semal amsa fal amsa. Dan lebih rendah. Siapakah kita lah?
Jadi mikirlah, kalau kita nak supaya dosa kita diampun, ada mari ujian-ujian tu kena mikir atas pemikiran tu. Ni Tuhan nak ampun dosa aku kena sabar, aku kena reda. Tak boleh mecok, tak boleh mengah. Tak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang istilah supaya macam tak kenal dengan keputusan dan ketentuan Allah tu. Kenapa situlah? Sabar dah. Nabi Allah hayut 25 tahun, sabar dia. Siapa nyakit dia dulu habis kulit. Busuk banyak kulit tubuh dia tu. Nabi Allah hayut 25 tahun. Bini anak lari. Lari. Nak duduk lagi mana? Busuk banyak. Tapi bila Tuhan menyembuhkan kembali penyakit Nabi Allah hayut tu, mari semula anak-anak bini. Dia terima. Kita lah mana? Kita kan baca tak baris. Tangan aku sakit mau lari. Tangan aku sihat bolak mau mari semula pada dengan aku. Kita ni. Tapi bukan itu akhlak para nabi dan rasul. Ya, para akhlak para dia yang bangsa ni orang buat khenak dia, orang hina dia, orang fitnah dia, orang caci dia, dia tidak balas dengan kejahatan, dia balas dengan baik. Itulah bisanya akhlak ni. Kita ni tuan, kita belajarlah sikit banyak akhlak Rasulullah. Salah satu contoh cerita lagu bana Rasulullah ni tidak balas dendam. Kita ni balas dendam weh. Nak marah. Dia orang buat jahat ke? Nak marah orang jahat. Orang tipu kita, orang kena kita, orang buta tak bayar. Bukan 1,200, beratus ribu tak bayar. Lah mana kalau dia pakai kapok nanti ni. Tu. Nak ayat nafsu kita. Rasulullah ni siapa tahap nak ayat? Gapo hak peko tombok ke pot darah dia tu? Wahsy ni hamba suruh hindung pintu utbah. Hamba dia ikut dia suruh lah. Mungkin hamba dia. Jadi kepakaran Wahsy ni kebolehan dia boleh tahu lembe ni. Kalau kita agak juara Olimpik lah istilahnya. Nak kepakaran Wahsy ni boleh pekong lembe ni memang tepat kena gitu. Jadi majikan dia hindung pintu utbah ni guna kepakaran Wahsy ni untuk balas denda kematian ayah dia Hindun binti Utbah. Utbah ni ayah kepada Hindun. Hindun ni bini Abu Sufyan. Sufyan ni Perdana Menteri Mekah masa tu. Bayarlah isteri Perdana Menteri Datin Seri. Ya amat berhormat Perdana Menteri. Itu status Hindun ni. Jadi dia ni nak balas denda kematian ayah dia. Kematian pak dara dia kematian anak dia serentak dalam peperangan Badar. Ayah dia, anak dia pak dara dia. Hindu ni 3 orang sekali mati. Terbunuh dalam peperangan Badar. Bayar perasaan nak balas. Mungkin dia kafir lagi masa tu kan. Hindu tu kan. Baik. Bila berlaku Futuhal Makkah pada tahun 8 Hijrah ni, orang-orang kafir Quraisy di Mekah ni mengaku kalah. Depan Futuhal Makkah mana tentera pada Madinah berjaya menakluki kota Mekah tanpa peperangan. Tanpa panggil perlawanan. Jadi bayarlah situasi orang-orang kafir Mekah semenjak perang Badar lawan Rasulullah ni. Tu. Sampai satu tahap Rasulullah mengeluarkan senara. Rasulullah mengeluarkan senara untuk bunuh 15 orang. Kata silap hamba 15 orang. Syok listin Baihu Baikru kena bunuh 15 orang. Termasuklah Hindun binti Utbah, termasuklah Wahsy saat ni. Kerana apa? Rasulullah tak boleh ingat tengok mayat pok dara yang dibunuh dengan tombak Wahsy. Lepas tu Hindun ni mari belah mayat pok dara dia ni. Ambil hati tu dia kekeh mulut. Nak ayat betapa jahatnya Hindu bin Utbah nak balas kematian ayah dia tu, dia balas dengan pembunuhan Hamzah bin Abu Talib pak dara Rasulullah. Pak dara Rasulullah tu. Allah Tuhan dia kata mana kehidupan ni lagu itulah. Supaya
Serbia pergi bunuh orang-orang Bosnia 8,000 orang. Rogo tu Sarawak lah pergi bunuh tahu dalam kambuh satu tempat. 8,000 sekali bunuh. Nak kata mana manusia dia. Mereka cerita tetapi nak akhirnya Indomie tu mah nak pergi minta maaf. Dia minta maaf. Dengan kesalahan dia tu, dah lagi dia pergi minta. Sedangkan Rasulullah keluar senara untuk bunuh. Dah. Keluar senara untuk bunuh. Dah. Indomie tu. Dah lagi dia mari minta. Mati. Kalau boleh nak hidup lah dia. Tapi nak ayat dengan penuh kesedaran, keinsafan, taubat Hindu ni. Dah ada dia, kepala pengak lawannya. Muka isteri Perdana Menteri. Abu Sufyan kata lelaki dia. Abu Sufyan orang Islam juga. Akhirnya Rasulullah maaf. Hebat dia jiwa ni. Ya Allah. Lagu mana ya akhlak Rasulullah? Ambo duk mikir, ya Allah tingginya akhlak Rasulullah. Aku ni boleh buat ke sepa dia. Dari situasi orang kena kita. Dari situasi orang buat jahat kita. Dalam situasi orang duk fitnah kita. Dunia ni dunia media sosial lah ni ke. Dunia viral. Allah. Bahaya orang duk viral keburukan kita, keaiban kita. Orang duk aib dalam bentuk video. Benda tu tidak benar dan tidak betul. Tapi nak kata mana manusia hak deki kita, nak kena kita, nak wajah kita, nak menjatuh kita. Sama-sama orang politik. Lagilah teruk. Tapi akhirnya Rasulullah memaafkan jiwa pemaaf Rasulullah tu. Kita belajarlah something daripada akhlak Rasulullah. Supaya kita pun jadi orang pemaaf juga lah. Bapa kat ambo kata gitu. Bapa, why? Kerana apa? Kita suruh Tuhan lah. Munggu apa-apa saja kesalahan dosa dia ni, munggu atas Tuhan. Kalau kita nak marah dia, kalau Tuhan apa dosa dia, kita nak kata apa? Munggu atas Tuhan belakang ke Tuhan. Yaghfiru wa yaghfiru man yasha wa yu'azzibu man yasha. Pilihan Tuhan nak seksa, pilihan Tuhan nak maaf ni atas Tuhan belakang. Tapi tu kita pulang kepada Allah Taala lah. Malah kita kena berdoa. Kalau orang tu buat jahat sekalipun, kita berdoa supaya Allah Taala memberi taufik dan hidayah pada. Mungkin ada setibih email satu masa dia insaf kembali, comeback balik. Jangan main-main. Tapi tu kita hendak semaya ber tak tinggal ni, jangan kata. Jangan gaduh. Kita apa ni panggil, apa dia panggil? Don't just. Kita jangan jah orang. Mu ni tak semaya belah mana mu. Masuk neraka mu ni. Jangan. Pasal kita baik hari ni dah. Baik hari ni ke, baik minggu ni ke, baik bulan ni ke, baik tahun ni. Tahun depan boleh tentu. Tak ada jaminan. Kita dalam keadaan baik lah ni, kita boleh melakukan kebaikan juga. Besok, minggu depan, bulan depan. Tak ada jaminan. Kerana iman ni, yazdadu wa yankus. Iman. Dia boleh bertambah, dia boleh berkira. Apa sendiri ni? Takut dia tu. So, setan ni kiri kanan, atas bawah, belakang depan. Dia tak tidur, tak jenera, tak makan, tak minum, tak beni, tak beranak. Setan. Hidup sampai hari ni. Setan tu lah duk goda kita ni. Apa kemampuan kita nak lawan, hasutkan, bisikkan. Setan untuk kita buat jahat. Memang setan ni dia akan kecek kita. Kalau faham molek. Aduwwum mubin. Setan musuh. Musuh terang-terangnya kita. Musuh terang-terang. Dia declare dia. Oyak pada orang tadi akan menyesak sebanyak mungkin Bani Adam. Masuk ngakak sekali dengan dia. Jadi apa jaminan kita akan selamat daripada tipu daya setan ni? Tapi tu kita kena sentiasa setiap perkara ni meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada musibah di bumi. Di bumi. Kita keduk bumi dan kita tengok matahari, tengok bulan, tengok kayu, tengok sungai, tengok laut. Segala benda yang ada atas muka bumi ni lah. Tu. Seperti kemarau. Kemarau dia. Allah tahu tu kemarau. Kita duk Kelantan lah duk. Masih
Mari musim kemarau 2-3 bulan kat kering lah air dalam telaga tu. Kota Baru ni dia tidak ambil air dalam sungai. Dia ambil air dalam bumi. Air dalam bumi ni bergantung kepada air turun daripada langit. Pas kalau tak hujan 2-3 bulan, keringlah telaga tu. Letihlah orang kerja air Kelantan. Sial orang kerja air Kelantan. Dia marah kat orang lah. Dia kata kat macam-macam. Orang ni ketiga apa? Dia ketiga nak kata ya. Dia nak meluah ke perasaan. Tak ada telinga lah kawan ni. Moga ambo nak bergano, moga air ni air turun langit. Air ni bukan hak ambo. Gitu nak air. Marah. Mati habis kalau tanaman. Bukan setakat mati, orang pun mati. Di Afrika ni. Musim kemarau dia mati manusia. Kita manusia kemarau pun tak dapat hak mati lagi. Tapi ni ayat musibah. Tu. Rosoknya tanaman orang ni. Allah tanah tu kat. Amba ingat cerita di Bacok dulu. Tanah terbakar ni dia tanam musim 3 bulan. 3 bulan ya terbakar ni. Habis 3 bulan tu kat tahun depan pula tanah. Tanah 3 bulan boleh makan setahun. Suka buat kerja dah. 3 bulan buat kerja. Galau tengah ekor kata pula boleh hasil tanaman terbakar 3 bulan tu boleh makan setahun. Tiba-tiba masa duk nanam tu mari hujan. Mari hujan tak carut habis lah. Tergelis habis terbakar dia. Tapi nak orang kerja terbakar pukul 1-2 pagi duk rumah di pohon terbakar duk balik ulat-ulat ni. Nak menghasilkan terbakar yang berkualiti juga kena kecek li semua lah. Tiba-tiba hujan carut habis terbakar ni bergebah-geleping dia. Lah bayar berpuluh-puluh ribu sekali taman. Datang-datang tahun tu tak selesai rambut. Ambil parang. Marah tu. Hei, mana tu he? Nak ayat musim kemarau tu. Rusak tanaman. Kekurangan hasil pertanian. Ya Allah, ke tanah pandi, ke tanah ketuh, ke tanah durian. Apa khabar penanam-penanam durian lo ni? Tak siaja ambo ke? Mana ada kebun? Ada satu tahun tak jadi dia. Tahun ni alhamdulillah katanya ada. Makan dia peri lah kali. Habis-habis Covid ni. Ni nak ayat musibah. Dia kata fil ardi di muka bumi. Bumi ni hak Allah SWT lah. Buat bagi marah kau rusak tanaman tu satu hal lah. Melonjak harga keperluan mana tu. Tengok. Dalam teks ni tu dia rakyat melanjut harga keperluan, harga makanan asas kita lah. Lah ni kapital Malaysia jatuh. Ringgit Malaysia ni berbanding dengan dolar ni jatuh. Duit kita murah. Bila duit kita murah, tak barang jadi mahal lah. Dia panggil inflasi. Dulu 10 riyal boleh beli ikan, boleh beli sayur, boleh beli gotu. Dan ni 10 riyal kan? Boleh beli sayur. Duk beli lobok, beli kopi habis ni. Nak beli ikan, nak beli buah, nak beli ikan pun tak berapa. Nak ayat PT kita murah. Kena pergi 100 riyal kedai tu baru. Dia settle habis. Nak beli beras, nak beli ikan, nak beli bodoh, kau telur. Segala benda lah. Ambil sekali lagi 200-300 beli. Untuk seminggu lah. Bajet untuk seminggu. Nak ayat bagian mahal ni pun salah satu ujian Allah SWT. Ni berlaku sama kita lah ni kan. Sama-sama COVID ni. Jadi nak ayat COVID ni tu ya Allah. Kita kena banyak koreksi dia panggil. Kena banyak muhasabah. Kena banyak istilah bahasa budak-budak panggil diagnosis. Betul ke tak betul tu pula lah. Kita kena banyak muhasabah atas diri kita. Jangan kita menyalahkan orang. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang, mana kita tak faham. Kita tak faham apa sebenar di sebalik musibah. Tu. Kita ke hamba Allah. Bila Tuhan mari ujian ni, kita terima je. Dalam muka kita tak dinawak gana muka tu ketentuan Allah. Kau rasa ke ekonomi, ekonomi tanggung Allah. Musim-musim COVID ni berapa bilion kajak rugi setiap hari. Kajak kita ni. Hak peniaga-peniaga ni seraya lah. Supermarket ke, hotel ke, pusat pelancongan ke, kedai-kedai ni katuk habis.
sianya. Acu kita pergi buat calculation. Acu kita tanya orang-orang duk nego. Bagaimana kesempatan hidup lah ni. Tapi tu kajian betul gapo saya jual ni berapa bilion tu. Dia panggil baku. Untuk program baku dapur. Jangan weh. Cerita kemarin ni dia ni duduk rumah batu. Rumah batu kat kita tengok seluar ya, kat orang kaya, orang ada piti lah. Rupa-rupanya nak makan beras putih pun tak ada tu. Kemudian nego masa tu tak apa. Lah ni kan tak boleh nego. Walaupun dia duduk rumah batu pun dah nego tak boleh kat nak makan pun tengah. Allah sianya. Lah ni pok YB ni lah. Pok YB ni duk all out tu kepada dicari habis segala orang-orang takutnya salahnya kebuluran. Tak inilah kita perlu tu kepada tolong rakyat apa ni dilanda lah keadaan kerosak ekonomi. Memang parah lah COVID ni. Jadi nak kata mana mungkin ni ketentuan Allah start pada tahun lepas lagi. Masih tahun nak masuk 2 tahun dah kita. Boleh 3 tahun lepas, boleh 3 tahun ni nak masuk 2 tahun dah ni kita duduk dalam keadaan PKP ni. Acu bayar. Semua ni adalah ketentuan Allah. Kita kena melihat dengan fikiran yang murni, dengan hati yang bersih. Kita melihat dengan penuh makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Hak tersurat ni lah. Marah kau, hujan kau, banjir kau, mari COVID kau. Itu panggil tersurat. Tetapi kita ni kena melihat dengan kacamata tersirat. Hikmah yang tersirat. Hikmah yang tersirat ni kita akan nampak dengan mata hati. Mata hati. Kalau mata hati kita kosong, kalau mata hati kita cemar, kalau mata hati kita ada banyak maksiat tak akan nampak. Duk main macam marah kau nak marah ni. Nak ayat. Ambo tak asik kat ambo lah. Berkata demo tu. Kehidupan yang sulit. Ya Allah, deh. Sabarlah deh. Kita ni susah, orang Palestin susah lagi. Ingat gitulah. Orang lain susah pada kita lagi. Di Afrika ni kepuluhan tuan. Kita ni hingga lagi lah. Tak tengah lah makan. Boleh makan tu. Perlu diingat bahawa apa yang sedang menipu kita sekarang ini. Baik. Apa yang menipu kita sekarang ni, COVID ni lah. Kita negara ni masih lah dekat ada PKP dah. Pergala kawalan. Mantan sajalah. Dengan tersebarnya pandemik wabak COVID-19. Benda ni sedang melanda negara kita. 33 juta terkesan dengan pandemik COVID-19. Saya kata isu negara ni bukan isu kampung, bukan isu lokal ni, isu negara. Kesan impak pada pandemik ni memberi impak kepada semua sektor ekonomi khususnya di negara kita. Allahu Akbar. Ujian tak pernah berlaku dalam hidup kita ni selain pada apa yang dah saya dua. Jabat katut berlaku, kedai katut berlaku, kedai makan katut berlaku, gudang katut berlaku, opis katut berlaku. Nak kata mana? Masya Allah. Adalah sebahagian kecil daripada ketentuan Allah. Sebahagian kecilnya lah. Kecil baru ni, bukan besar lagi ni. Kalau mari tsunami 250,000 sekali mati di Aceh. Besarlah skala tu. Kita ni bukan skala besar, skala kecil baru. Faham tu? Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah As-Sajdah. Wala nuziqannahum, Tuhan merasakan nahum ke atas mereka. Wala nuziqannahum minal azab, daripada azab al-adna. Adna ni kecil. Azab yang kecil, azabnya skala kecil. Skala tsunami. So, ke 2, ke 3, ke 5, ke 9 kan? Jadi tsunami dah. Kita ni skala kecil baru ni. Musibah yang berlaku pada kita ni. Dunal azabil akbar, sebelum hari azab yang besar. Akhirat. Apa Tuhan kata gitu? La'allahum yarji'un, supaya kita ni kembali. Comeback. Raja'ah. Itu maksud sebenar. Nak tanya sahabat-sahabat ni.
panjang PKP ni, siapa kita buat? Untuk atas tujuan untuk muhasabah kita. Adakah kita semakin rapat kepada Allah? Itu maksudnya. Roja'ah ila Allah ni kembalilah. Kembali kalau sebelum ni kita sesat, kita kembali kepada jalan. Kalau dulu kita banyak melakukan maksiat, kita tukar direction hidup kita tu kepada ketaatan kepada Allah. Kalau sebelum ni kita tak rajin pergi masjid, lepas pada larangan PKP ni kita kena mengimarahkan masjid. Ambo bimbang gini ya. Habis PKP ni klik madrasah juga. Hak tak pergi masjid, tak pergi situlah. Hak tak pergi dengar orang mengajar pun tak dengar mengajar situlah. Hak tak semaya sunat, tak semaya sunat situlah. Malah pun tulah juga. Mari bala pun malah. Mari Tuhan akak bala pun malah pun tu. Makna mu tak faham. Makna apa tujuan hikmah yang tersirat di sebalik apa yang berlaku. Sebenarnya tu Tuhan nak pitah lah tu. Tuhan nak pitah sebelum kita mati ni, kita bertaubat. Banyak dosa. Malam ni pun boleh mati. Tak takut mati ke? Kena mikir mati ni. Kafa bil mauta mau'izah. Cukuplah kematian untuk menyedarkan kita. Kena sedar Tuhan. Sebelum mati. Taubat sebelum mati. Kalau taubat seperti Fir'aun tu tak ada guna dah. Ayyatiyakumul mati duduk lekun. Nak taubat apa lagi? Kalau taubat lah ni teko muda, teko sihat, teko kaya, teko lapar, teko hidup. 5 kali tu kan. Fikirlah. Muhasabah molek ni. Tengah hari ni hamba untuk masa untuk bersama sahabat untuk kita panggil reshuffle, restructuring balik perjalanan hidup kita supaya match dengan Allah SWT nak. Bukan match dengan hak nafsu. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ayat dia. Orang yang takut. Fa'amma man. Adapun man, orang-orang khafa, takut maqam kedudukan Allah SWT ni, kebesaran, keagungan, kemudian Allah SWT, maqam rabbih wa nahan nafsa anil hawa, yang akan kawal nafsu dia daripada melakukan maksiat dan dosa tu lah. Lo ni tuan, start bangun tidur sampai ke tidur balik, pastikan rutin daily day harian kita penuh dengan pahala. Bahagia hidup. Surga dunia ni. Surga dah kita duduk dunia. Ketenangan, keamanan, keselamatan, keberkatan. Tak suka hidup. Tengok bini pun kita rasa suka. Tengok anak pun rasa suka. Kalau duduk rumah kita tengok bini pun kita berasa suka. Tengok anak pun kata kita berasa suka. Bahagia dah tu hidup. Biarlah makan nasi ikan kering pun. Bahagia. Bahagia ni bukan pitih mah juta. Pitih mah juta tak bahagia apa awak tahu. Yang wajib kita yakini, wajib kita yakin. Yakin benar ni ketentuan Allah. Tuhan gazet, Tuhan setting dah. Sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum ada langit bumi, Tuhan setting dah bagai-bagai kita. Ni Tuhan kita ni. Amba dak cara ni cahaya Allah SWT Tuhan punya langit dan bumi dah ni. Jadi semua berlaku langit bumi semua dalam ketentuan dia. Apa kapasiti kita nak tahu, nak protes, nak bantah. Bapa Tuhan buat gini, bapa Tuhan buat gitu. Aku ni sesak lama, bapa tak usul aku jadi kaya. Gitu. Bapa Tuhan buat mari susah kat aku ni, sakitlah, demellah. Kita. Apa kapasiti kita? Terimalah seadanya. Dan berikhtiar untuk mengatasi. Ikhtiar ni ikhtiar kita. Kalau sakit, cari ubat. Kalau sesak, usahlah untuk mengeluar kita daripada garis kemiskinan. Ni ayat gini ya. Dunia ni atasmu ya. Murah malas kau murajin. Kalau memalas kat. Padahal muka malas.
tua berbeci ke dia malas ni. Mana? Kena gaji hidup ni. Tak ada istilah malas hidup ni. Apa kita nak malas ni? Malas ke tak ada lagi. Kita pahala pun tak boleh. Hidup pun susah. Pahala pun tak boleh. Dah malas. Maya pun malas. Kerja pun malas. Buat apa? Jadi kita hidup kena penuh motivasi. Penuh motivasi. Dia panggil proaktif ke, kreatif ke, inovatif ke. Apa lagi? Perkata-perkata bodoh-bodoh. Kita nak lagi tu lah. Mana kita start bangun tidur kat semangat. Semangat sama. Nak baca Quran pun semangat. Nak bangun tengah malam pun semangat. Nak semaya sunat pun semangat. Nak maya Jumaat pun semangat. Nak pergi ngandah kitab pun semangat. Ambon. Kalau boleh pas subuh nak mengaji tu. Mengaji kitab. Mengaji dah. Memang mengaji pas subuh. Waktu duha. Ambo delok mengaji. Ambo tak ada masa, tapi ambo jelok juga mengaji seminggu untuk tambah ilmu ambo. Faham tak ada kerja buat tu, duduk buat kedai kopi, apa barang apa. Musim-musim Euro ni, malam ni semi final. Siapa dia malam ni? Bangun pukul 3 pagi nak tengok bola. Bayarlah tahajud dulu. Tak apalah nak tengok. Nak tengok bola tak maya tahajud ni rugilah. Bola ni 2-3 jam tak kena. Kalau start main pukul 3, kalau sambung masa pukul 6 lah baru sudah. Yalah habis masa 3 jam nak tengok bola. Why not kita ambil masa 3 jam untuk semaya, untuk mengatik, baca Quran, berzikir, berdoa. Oh ya Allah, sukanya. Tapi orang tak berhi, dia tak buat, dia tak berhi. Bola berhi. Dia baca ni. Maaflah peminat bola dalam ni. Kalau tersinggung tu agak maaflah. Nak perhabis perenggan ni dah. Ya Allah Tuhan, suka kau ni? Hamba mengajar. Ya Allah, sukanya hidup dia. Suka hidup Tuhan. Pasal kita hamba Allah. Mujur Tuhan hidup kayak kita dia. Mana lah ni Tuhan hidup kayak kita lagi kan? Kita ada masa, kita ada ruang, kita ada waktu untuk kita baiki lagi. Supaya siapa-siapa kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mukhlis. Hamba ni, manusia hamba, hijau-hijau dah. Tapi nak suruh ikhlas tu pula. Kalau hijau tak ikhlas pun tak jadi, tak boleh pahala. Maya tak ikhlas, tak boleh pahala. Puasa ikhlas, tak boleh pahala. Sedekah tak ikhlas, tak boleh pahala. Pergi Mekah, hawa haji, tak ikhlas, tak boleh pahala. Pergi umrah nak tahu, tak ikhlas, tak boleh pahala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisi. Kena mengikhlas kerana ibadat kita. Tak kira lah kita peluahkan skop ibadah daripada kecil pada sebesar-besar. Faham tu? Tapi yang pentingnya, the most important point ialah you must clear your intention. Kena ikhlas sungguh. Nak berjual, kena ikhlas. Berjual. Boleh puasa, boleh pakak, boleh macam-macam lah. Dah meretah negara ni. Tak ikhlas. Seholah kat dunia tu. Jadi materi. Orang lebih datuk lagi. Pahala tak boleh. Dah tak ikhlas. Jangan. Tak ada guna. Belakang tu mati kat. Saya tanya ikhlas kedok ya. Tak tanya pakak. Tan Seri kau Datuk Seri. Kerajaan Malaysia telah menetapkan prosedur operasi standard SOP. Standard Operating Procedure. Guna istilah KJL. Baik. Yang wajib dipatuhi SOP. Patuhilah SOP. Pakai mask, sanitizer, apa lagi? Kena tak boleh merentas. Itu SOP KJL belakang nak mengekan wabak COVID-19 daripada dia panggil apa? Kembang mengecut. Lah ni kau kecut. Tengah Selangor ya dia. Doa dah. InsyaAllah. Inna ma'al usri yusra. Tuhan letak sesuatu kesusahan ni, dia tidak akan selama-lama susah. Ibarat dia dengan malam. Tu yang susah dengan senang ni. Lalu ni kita mesti susah dengan COVID macam-macam. Kekangan yang berlaku dalam kehidupan rutin hari-hari. InsyaAllah. Benda tu akan siapa lah. Dia akan berbalik. Dia akan jadi malam. Kalau malam dia akan malam, dia akan jadi siang. Gitulah
putaran kehidupan, cycle dia panggil. Roda-roda kehidupan. Satu masa duduk atas. Satu masa duduk bawah. Pak kata harapan 22 bulan. Dia duduk atas. Jadi motori, jadi murid. Dia 2 bulan, yang balik awal demo. Tu perkataan Nasyar, nak kata mana? Putaran kehidupan. Masa mu duduk datang, mu jangan manggak, mu jangan sambung, mu jangan agah. Gitu. Maksudnya, masa kaya, masa ada pakat ni, jangan agah. Tak boleh sambung-sambung ni. Pasal tu boleh tarik. Nya tarik tu agak. Balik awal dah. Yang wajib dipatuhi serta melaksanakan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya. SOP. Faham tu? InsyaAllah dah. Nampak kau tu lah tu. Sikit lagi mungkin dah kau raya haji. Tak tahulah. Pakai nak klik kapur belakang ni kalau lupa. Ambil sendiri pun cucu tak boleh tengok. Tak beranak tak pakai ni tak boleh tengok. Besar dah, boleh berunggal. Kau nak kata pun, bukan kita saja. Orang lain pun gitu juga. Arah Muslim selalu firman Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka perjelas secara detail. Makna ayat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pasal dia punya tafsir dia ni agak besar dari segi penjelasan. Nak kutip daripada hadis, nak kutip daripada ayat Quran, nak gabung dengan makna ya ayyuhallazina amanu ati'ullah. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan taat kepada pemimpin. Wa ulil amri minkum. Akan berjelas makna wa ulil amri minkum. Taat pada pemerintah, taat pada kerajaan ni apa ke skop penjelasan dia. InsyaAllah dah. Kita sambung minggu depan lah. Ya baik daripada Allah SWT. Ya kurang daripada kelemahan hamba lah. Minta maaf lah sahabat-sahabat semua. Tersalah kata ataupun terkasar bahasa. Ampun maaf dipinta. Yang baik daripada Allah. Yang kurang daripada kelemahan hamba lah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ampun karim yuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah Maha Pemurah. Ya Allah, Engkau lah Maha Penyayang. Dan Engkau lah Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Maka maafkanlah kami. Engkau lah Maha Pemaaf dan suka memaaf. Maka maafkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, ya Allah. Penuh dengan kekurangan, kelemahan, kesilapan kami. Kerana kami ni manusia biasa yang tak sunyi daripada kelemahan dan kesilapan. Kerana kami mengetahui Engkau ni Maha Pengampun dan lagi Maha Mengasihani, maka ampunilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami ini, ya Allah. Pada hari ini, pada hari esok, pada minggu depan, dan ya akan pada hari-hari yang mendatang. Berkatilah kehidupan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang betul dan jalan yang benar. Jalan yang menyampai kepada keredaan Engkau, ya Allah. Tidak ada makna hidup tanpa keredaan Engkau, ya Allah. Jika Engkau meredai setiap hamba-Mu, maka Engkau memberi jalan kemudahan kepada kehidupan hamba-Mu selama sepanjang dalam perjalanan kehidupan mereka, ya Allah. Maka jadikan kami sebagai di antara golongan hamba-hamba yang Engkau redai, ya Allah. Kami tahu hidup kami sementara, ya Allah. Kami tahu hidup kami tidak kekal selamanya di dunia ini. Satu masa kami akan tinggal dunia ini, ya Allah. Kami akan berpindah ke alam kubur, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana nasib kami dalam kubur, ya Allah. Apakah nasib kami akan menjadi salah satu daripada taman-taman syurga, ataupun kehidupan kami ini menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka. Maka jadikan kami dalam kubur sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Hidup dalam kubur penuh dengan kenikmatan sebagai mukadimah untuk kehidupan yang kekal abadi di surga di hari akhirat esok. Ya Allah, kehidupan kebahagiaan hidup dalam alam barzakh ni adalah sebenarnya berdasarkan apa yang kami lakukan di masa hidup kami di dunia. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan hidup kami di dunia ini sentiasa dalam keadaan beramal dengan amal yang baik. Sentiasa hidup dalam keadaan beramal-amal yang soleh
amal yang baik, amal soleh inilah yang dituntut oleh setiap hamba-hamba Allah SWT. Jadi dengan amalan kebaikan itulah akan mensyafaatkan hidup dia di dalam kubur. Kubur-kubur dia akan diterangi dengan cahaya-cahaya amalan semasa dia buat semasa hidup dunia. Oleh yang demikian, ya Allah, istiqamahkan kami dalam ketaatan kepada Engkau sehinggalah kami tinggal dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kepada kami masih lagi mempunyai ibu kami ataupun ibu dan bapa kami. Ya Allah, jika ibu bapa kami masih hidup, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Kasihanilah kepada ibu bapa kami yang masih hidup, ya Allah, kerana mereka lah kami boleh hidup di dunia ini. Ya Allah, apa yang kami rasa, apa yang kami dapat, segala kenikmatan semasa kami hidup ni adalah berkat daripada ibu bapa kami yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang memberi segala pendidikan kepada makan pakai kami sehingga kami menjadi dewasa, menjadi seorang yang berpelajar dan mendapat pekerjaan dan sebagainya. Semua nikmat itu adalah daripada jasa pengorbanan ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kenangkanlah jasa ibu bapa kami. Kasihanilah ibu bapa kami sebagaimana mereka mengasihi kami semasa kami masih kecil, ya Allah. Rahmatilah mereka, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Jikalau ibu bapa kami telah meninggal dunia, ya Allah. Jikalau ibu bapa kami telah meninggal dunia, ya Allah, tempatkanlah mereka di alam kubur sebagai daripada kalangan orang-orang yang beriman, ya Allah. Luaskan kuburnya sebagai salah satu pada taman surga, ya Allah. Berilah kenikmatan, lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Ampunilah segala dosanya, ya Allah. Bahagialah kehidupannya di alam barzakh esok, ya Allah. Kami tak nampak, kami tak tahu ke mana keadaan ibu bapa kami dalam kubur esok. Walau macam mana pun, setiap amalan kebaikan kami, sampaikanlah setiap amalan kebaikan kami kepada ibu bapa kami yang telah berada di alam barzakh, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, khususnya kehidupan rumah tangga kami, ya Allah. Berkatilah kehidupan kami, khususnya kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah kehidupan suami kami ataupun isteri kami dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati yang menyenangkan kehidupan kami, ya Allah. Yang membahagiakan kehidupan kami semasa kami hidup ini, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan yang solehah, yang akan menyambung kesinambungan amal solehnya telah kami ajarkan kepada mereka, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami, ya Allah. Permudahkan segala urusan kerja buat kami sehari-hari. Jika kami seorang peniaga, ya Allah, jadikan bidang perniagaan ini sebagai salah bentuk amal soleh kami, sebagai salah bentuk amal soleh untuk kami bawa ke hari akhirat esok. Apa jua dalam bentuk amal soleh kami, dalam pekerjaan, ke dalam perniagaan, ke dalam rumah tangga, ke dalam pentadbir, ke dalam politik, ke dalam dakwah, semua bidang amal yang disebut sebagai amal soleh itu engkau jadikan semua itu dalam bentuk amal soleh untuk menjadi aset kami, untuk kami bawa di hari akhirat esok, ya Allah. Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, maka ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbaliyatin. Kita jumpa minggu depan pula lah, insya-Allah. Menjadi rutin dah tu. Setiap hari Selasa pukul 12 dah. Jadi hak mana tak sampai maklumat tu kira boleh join Google Map tu, rasa dia tetap dah tak? Dia tak berubah dah. Kalau salah tak ada informasi pun boleh pukul 12 tu boleh masuk dah dalam Google Map berdasarkan yang kita WhatsApp dalam grup masing-masing. InsyaAllah dah. Semoga kita bertemu di menghadapan insyaAllah biiznillah yang maka anda tangguh dengan suratul As
dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.